أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من أهل شفاعة وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah, terus kita diberikan ruang dan peluang untuk berbakti kepada Allah, taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masih memelihara iman dan taqwa kita, maka nikmat yang besar ni tuan-tuan merupakan satu perkara yang wajib kita syukuri dan berterima kasih kepada Allah. Maka dengan itu teruskan berdoa agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, kesihatan, kekuatan ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah SWT, alhamdulillah, InsyaAllah malam ni kita sambung lagi perkongsian kita menggunakan kitab Adabul Mufrad. Alhamdulillah tuan-tuan, temuan kita yang terakhir minggu lepas kita telah selesai pada membicarakan hadis yang ke-17. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bercerita dengan panjang lebar, terutamanya tentang isu kezaliman, mengambil hak orang lain secara salah. Bagaimana, apakah yang akan berlaku, apakah kesan dia di dunia, bagaimana azab dia di akhirat dan sebagainya. Jadi kita nampak dah tuan-tuan, maka 4 perkara yang Nabi SAW sebutkan. Siapa yang melakukan benda ni akan dilaknat oleh Allah. Siapa menyembelih binatang selain nama Allah, siapa yang mencuri tanda batas tanah, yang ni mengambil tanah yang bukan hak dia, sesiapa yang melaknat kedua orang tua dia, membiarkan orang tua dia dipermainkan dan dia tak berasa marah, dia tak berasa benda tu satu benda yang dia kena pelihara, bahkan dia pula tumpang seronok bila orang melaknat, memperkecilkan, bermain-main dengan mak ayah dia. Dan juga Allah melaknat siapa-siapa yang membantu orang yang melakukan kerosakan di muka bumi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara yang dilaknat ini, amin. Jadi pada hari ini kita akan sambung pula pada hadis yang ke-18. Yang di sini diletakkan tajuk dia bakti kepada kedua ibu bapa bukan dalam kemaksiatan. Baik. Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Bashri menceritakan kepada kami, aku bertemu dengannya di Ramallah. Ia berkata, Rashid Abu Muhammad menceritakan kepadaku dari Syahar bin Hawsha dari Ummud Darda. An Abi Darda qala,
awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in la tusyriku billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurriqta wa la tatrukunna as-salata al-maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammida bari'at minhu adh-dhimmah wa la tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma wa la tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta wa la tafrir min az-zahfi wa in halakta wa farra ashabuka wa anfiq min tulika ala ahlika wa la tarfa' asaka an ahlika wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi wasiat kepadaku dengan 9 perkara, iaitu jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala meskipun engkau akan dipenggal lehermu atau dibakar. Jangan meninggalkan solat dengan sengaja. Siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala akan terlepas darinya. Jangan minum minuman keras, kerana itu adalah kunci segala keburukan. Dan taatilah kedua ibu bapamu, sekalipun mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu, maka serahkanlah hartamu kepada keduanya. Jangan melawan pemimpin walaupun engkau tahu bahawa engkaulah yang benar. Jangan lari dari pertempuran meskipun engkau binasa dan teman-temanmu lari. Dan berikanlah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Jangan lalai dari mengawasi keluargamu dalam mendidik mereka dan ajarkan kepada mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah tuan-tuan. Hadis ni merupakan hadis yang diceritakan oleh sahabat Nabi SAW berkenaan nasihat-nasihat ataupun disebut di sini sebagai wasiat, apa yang telah pun diperingatkan dan ditinggalkan oleh Nabi SAW. Walaupun hadis ini Nabi ceritakan kepada Abi Darda, namun di sini tuan-tuan 9 perkara ni kita boleh ambil pengajaran dan boleh kita amalkan tuan-tuan. Yang mana perkara ni kalau kita tengok satu persatu tuan-tuan, kalau kita jaga, kita pelihara, kita buat apa yang sepatutnya pada 9 perkara ni tuan-tuan, insya-Allah segala nikmat yang ada di dunia, kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala akan serahkan kepada kita, dan di akhirat nanti tak mustahil untuk kita mendapatkan setinggi-tinggi syurga yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok pada terjemahan tadi pun kita nampak dah tuan-tuan, 9 perkara ni memang satu benda yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita pergi satu persatu tuan-tuan. Pertama, Nabi SAW menyebutkan, yang pertama, jangan mempersekutukan Allah meskipun engkau akan dipenggal lehermu atau dibakar. Tuan-tuan, bila cerita tentang perkara-perkara kemungkaran tuan-tuan, dia ada banyak lagi hadis yang ditanya oleh pelbagai sahabat kepada Nabi SAW antara perkara-perkara buruk. Dan kalau kita perhati pada semua pertanyaan ni tuan-tuan, jawapan yang pertama yang akan disebut oleh Nabi SAW ialah berkaitan dengan keimanan. Atau bahasa yang lebih mudah kita faham, Nabi akan sentuh bab syirik. Sebab apa tuan-tuan? Dalam semua dosa-dosa besar yang ada ni tuan-tuan, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan selagi mana kita bertaubat kepada Allah dan kita meninggalkan serta ada perasaan menyesal atas apa yang pernah kita lakukan. Tetapi untuk syirik, Allah Ta'ala declare sendiri, Allah Ta'ala takkan ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya dan akan mengampunkan selain daripada dosa tersebut. Makna kata, kalau kita tengok contoh dalam kitab Kabair, antara nukilan daripada Imamul Akbar, Imamul Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang menceritakan tentang pengkhususan dosa-dosa, ada 70 dosa-dosa besar.
Dalam 70 tu 69 ni insya-Allah Allah Taala ampun. Tetapi bila mai yang pertama, dosa first kali bab syirik, Allah dah sebut Allah tak akan ampun. Jadi disebutkan di sini oleh Nabi SAW di tempat yang pertama, dalam keadaan yang kita boleh faham di sini tuan-tuan, apa jadi pun tolong pelihara la ilaha illallah yang ada dalam hati kita. Tolong pelihara akidah kita, tolong pelihara jaga iman kita. Jangan tuan-tuan, dengan keadaan kita berada di akhir-akhir usia ni, alhamdulillah sampai sekarang ni kita ikhlas menyembah Allah, dalam keadaan kita tak lari daripada Allah. Teruskan berdoa, lakukan amalan, minta ke Allah supaya kita berada keadaan macam ni sampai hari kita mati. Sebab bila kita mati dalam keadaan dalam hati kita ada walaupun sebesar zarah daripada keimanan, mudah-mudahan ada satu tempat yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita untuk kita duduk dalam syurga di akhirat nanti. Dan dalam hadis ni yang pertama Nabi sebut dalam keadaan walaupun kamu akan dipenggal lehermu ataupun dibakar. Maka apa yang Nabi sebut ni tuan-tuan, kalau keadaan sekarang nak bagi contoh mudah ya, kalih sat pergi tengok kat Palestin. Macam mana keadaan mereka tuan-tuan, mereka tak lari. Mereka duduk sebab mereka tahu apa yang ada pada mereka sekarang tu merupakan hak mereka. Ada pihak yang mencabuli secara zalim, mai rampai hak-hak mereka. Mereka tak buat apa pun, mereka mempertahankan hak mereka. Dan bukti demi bukti tuan-tuan, bagaimana mayat-mayat yang mati akibat dibom dan sebagainya tuan-tuan, dalam keadaan darah mereka tu masih lagi mengalir walaupun berhari-hari mereka terperangkap di bawah bangunan. Sehingga kan dalam keadaan bilik mayat ni tuan-tuan, tak nampak orang yang sedih. Sebab mereka kata apa? Mereka sedang bau satu haruman yang mereka tak pernah bau. Bahkan mereka sedang memuji Allah. Ada satu video saya tengok tuan-tuan, seorang abang pi depan jenazah adik dia. Aku cemburu kat hang. Hang muda pada aku, tapi hang syahid awal pada aku. Lagi hebat mereka ditekan, dibom, disekat segala-galanya tuan-tuan. Lagi kuat hubungan mereka dengan Allah. Hak ni bukti depan mata. Kalaulah ditakdirkan Allah satu hari nanti kita berada dalam situasi yang sama macam mereka tuan-tuan. Apabila orang memberi pilihan kepada kita, nak selamat, berpaling daripada Islam, ingat hadis ni. Nabi habang, walaupun dibunuh, walaupun dibakar, tetap pertahankan. Bila kita tak mau dengar, maka orang akan siksa kita, orang akan bunuh kita dan sebagainya. Itu adalah sedikit daripada apa yang kita kena tempuh untuk kita nak mendapatkan nikmat yang tak putus selama-lamanya tanpa perakhiran di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ni tuan-tuan, jangan buat perkara yang boleh mengundang murka Allah. Jangan lakukan perbuatan-perbuatan boleh menyebabkan iman kita semakin hari semakin goyang, luntur. Kita kena faham bahawa zaman sekarang ni tuan-tuan, dunia ni tuan-tuan banyak mempengaruhi kehidupan kita. Kita hidup di atas dunia, tapi jangan biar dunia duduk dalam hati kita. Biar kita yang jaga dunia, kita yang kawal dunia, bukan dunia yang kontrol kita. Hari tu kita dah sebut juga tuan-tuan, kita berada di zaman sekarang ni, orang dah menganggap orang-orang agama ni sebagai orang-orang yang perlu dijauhkan, perlu diasingkan. Nasihat-nasihat agama tu mengundang keresahan. Bab-bab halal haram itu mula menjadi satu perkara yang dipinggirkan. Maka hari ni bila kita faham tentang agama tuan-tuan, genggam agama, gigit agama itu dengan geraham. Kitalah yang bertanggungjawab untuk memelihara apa yang ada pada diri kita dan juga tanggungan kita. Kira Nabi habaq ni clear. Orang metak pistol tang kepala pun tuan-tuan, nak tembak. Aku takkan lari daripada menyembah Allah. Simple dia macam tu. Dan jangan buat perkara-perkara yang boleh mengundang kepada kesyirikan. Tuan-tuan, tak senang tuan-tuan. Hidayah ni Allah Ta'ala bagi kat kita. Beruntung kita. Kita dipilih. Dalam keadaan kita pun tak tahu. Bila membesar, orang tanya agama apa? Agama Islam. Sebab apa? Mak-mak kita Islam. Tapi lama kelamaan dengan apa yang kita belajar, apa yang kita cari dan sebagainya, alhamdulillah sampailah kita nampak Islam ni satu-satunya jalan yang betul. Panduan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita daripada Al-Quran, tinggalan-tinggalan hadis-hadis Nabi SAW membuktikan bahawa memang kita berada di atas jalan yang betul.
Tak dinafikan. Setiap fahaman dia akan mengaku dialah betul. Tuan-tuan bertanyalah mana-mana yang duk mengaku sebagai agama, tuan-tuan semua akan kata mereka betul, selain daripada mereka salah. Dan tu sifat manusia. Dia akan pertahankan apa yang dia rasa benar. Tak ada masalah. Kalau mereka nak kata mereka betul, silakan. Mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Maka ambillah peluang dalam keadaan umur kita yang semakin kurang, dah masuk tahun baru dah tuan-tuan. Kan? Dalam keadaan macam ni tuan-tuan, semakin dekat kita nak mati ni, ambillah ruang dan peluang untuk cari jalan. Bagaimana kita nak pastikan sampai mati kita adalah hamba yang menyembah Allah. Kita tak mensyirikkan Allah. Ini pesan pertama Nabi SAW. Yang kedua Nabi sebut tuan-tuan, jangan meninggalkan solat dengan sengaja. Siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka jaminan Allah akan lepas darinya. Tuan-tuan rasa nak cerita bab solat pun banyak dah kot orang nak cerita bab solat. Tuan-tuan pun faham. Tak saja tuan-tuan mai kumpul datang ni. Tak saja kita jemaah tadi. Tuan-tuan tahu apa tujuan kita mai. Pasal apa kita mai? Arahan siapa? Tapi cerita dia tuan-tuan, alhamdulillah lah, kan apa pun alhamdulillah lah, Allah masih pilih kita nak mai. Tuan-tuan, bab-bab ibadat ni jangan kita duk berasa kemai. Satu tolong ingat, jangan duk berasa kita kemai. Saya takkanlah nak tinggal solat 40 tahun dah Ustaz. 40 tahun jemaah 5 waktu tak pernah tinggal. Jangan mendabik dada. Bahkan tundukkan diri, syukur ke Allah dan minta Allah kekalkan apa yang dia beri kepada kita. Sebab di luar sana terbukti tuan-tuan, antara tangga-tangga yang cukup payah orang nak pijak adalah tangga masjid. Walaupun tangga dia tak setara mana. Saja kot kalau di area tuan-tuan ni ada tak kawasan-kawasan gym. Tuan-tuan tahu gym, tempat orang duk angkat besi ni lah. Tuan-tuan pergi tengok time-time lah, rasa penuh kot. Tuan-tuan nak angkat besi tu lagi teruk pada nak pijak tangga masjid. Orang yang duk ada dalam gym tu tuan-tuan, sihat-sihat tak macam kita. Kita sakit lutut, sakit tu, sakit ni, semua ada benda tak kena. Tapi Allah bagi kekuatan untuk kita langkah masuk. Bukan kata kita nak main. Niat kita tu ada dan Allah Ta'ala permudahkan kita. Maka jaga solat tuan-tuan. Siapa tak jaga solat, jaminan Allah terlepas daripadanya. Antara jaminan Allah, orang yang pelihara solat, mereka itu orang-orang yang berjaya. Tak payah pergi jauh-jauh. Buka 1 hingga 5 Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Antara ciri-ciri orang yang akan terus diberikan petunjuk oleh Allah untuk berada di atas kebenaran dan orang yang akan diberikan muflihun, kejayaan, maksud kejayaan syurga. Orang yang akan dapat kemenangan di akhirat, orang yang beriman kepada perkara ghaib. Kalau kita ambil dalam perkara ghaib yang besar sekali tuan-tuan, beriman kepada Allah. Hari ni kita ada alhamdulillah mendirikan solat, alhamdulillah Allah masih izinkan, beri panduan kepada kita untuk kita terus menjadi orang yang menjaga solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infakkan apa yang telah direzekikan oleh Allah, banyakkan sedekah, zakat, infak, keluarkan bagi. Dan orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada wahyu-wahyu dan apa yang diturunkan pada sebelum itu. 4 ciri ni kalau ada kat kita sekarang ni tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan teruskan memberi hidayahnya kepada kita dan Allah Ta'ala akan menjadikan kita orang berjaya. Ini jaminan. Siapa tak semayang, dia takkan dapat kejayaan. Dia takkan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan biang, Allah lepas. Hang buatlah apa hang mau. Bila Allah lepas kita tuan-tuan, yakinlah kita semakin hari semakin jauh daripada jalan kebenaran, kita menuju kesesatan demi kesesatan. Sebab tu ayat terakhir Fatihah tuan-tuan, ayat yang ke-7, rentetan sambungan daripada ayat yang ke-6, ketika kita merayu ke Allah, wahai Tuhan, tolonglah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus tu jalan apa? Jalan yang an'amta alaihim, orang yang engkau beri nikmat kepada mereka.
Tuan-tuan, hari ni mungkin kita tak sempurna tuan-tuan. Semayang kita pun belum tentu elok, belum tentu khusyuk sepenuhnya. Tapi ini satu kepuasan apabila kita dapat takbiratul ihram, sampailah bila kita selesai memberi salam, kita rasa alhamdulillah. Ini nikmat tuan-tuan. Orang yang tak solat tak rasa. Dan kita minta pula bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Antara ciri orang yang taklah marah dan sesat adalah orang yang tak solat. Maka Allah abang, siapa Nabi bagi tahu, siapa tak jaga solat, Allah Taala tak jamin atas dia. Allah Taala buat tak tahu kat dia. Baru-baru ni ada viral satu isu tuan-tuan. Tak maaf nak, saya nak sebut sikit lah. Ada satu orang, saya pun tak pasti siapa dia, apa tak nama dia, dia pakai 3 huruf, apa saya tak ingat tuan. Dia komen tentang satu orang ustaz yang apabila menjawab satu soalan. Soalan dia, saya duduk dengan kawan saya, 2 orang, kawan saya tu tak semayang. Saya duduk suruh-suruh, dia tak mau semayang juga, apa nak buat? Maka ustaz tu kata, keluar daripada situ. Sebab mereka sedang melakukan kemungkaran dan siapa yang tak solat akan masuk dalam neraka. Dia komen video tu, dia kata, ustaz lah ni cerita bab neraka. Senang sangat duk menerakakan orang. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Nanti di akhirat akan ditanya kepada ahli-ahli neraka saqar, apa sebab yang hampa duk kena siksa dalam saqar Allah ni? Hampa buat apa? Ma salakakum, apa yang menyebabkan hampa duduk kena siksa ni? Depa kata qalu lam naku minal musallin. Kami adalah daripada orang yang tidak solat. Allah cerita dalam Quran, orang tak solat duduk neraka. Maka orang yang faham ceritalah ke orang yang tak faham, yang tanya soalan, tak solat duduk neraka. Ada satu orang Islam pi komen, hampa kira nak sebut neraka, hampa cukup senang menerakakan orang. Kita bukan menerakakan orang, kita mengucapkan apa yang didatangkan oleh Allah. Ingat tuan-tuan, solat yang lebih kurang, solat ni lebih kurang akhir waktu, tak khusyuk, kelam kabut, tak jaga rukun dan sebagainya, fawail, celaka. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang semayang, yang menunaikan, yang solat dengan cara sahun, lalai. Hak semayang pun kena celaka. Hak semayang pun akan diazab oleh Allah kalau semayang dia tak betul. Takkan hak tak semayang duduk syurga Firdaus kot? Yang abang duduk neraka tu juga Allah. Bukan kita pandai-pandai mereka. Sampai macam tu tuan-tuan, hari ni orang pandang agama. Oh, nak cerita elok-elok, cerita lembut-lembut, cerita benda baik-baik. Oh, mereka tak semayang ni mungkin sebab tak dapat hidayah, tak apa, kita doa. Hak tu bab lain. Bila orang tanya apa hukum tak semayang, takkan kita nak amak lagu tu? Neraka. Bukalah mana-mana kitab fiqh, tengok pada 4 mazhab. Ada tak mazhab yang kata siapa tak semayang masuk syurga? Tak jumpa. Berhati-hati tuan-tuan. Jaga solat kita, pastikan tanggungan kita, isteri kita, anak-anak kita juga dari kalangan orang yang menunaikan solat. Nak abang kata solat ni bukan ibadat mudah tuan-tuan, sehingga kan Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuan-tuan, banyakkan berdoa dengan doa ini. Ini doa Nabi Allah Ibrahim AS. Terang Nabi Ibrahim ni pula gelaran dia apa dia tuan-tuan? Khalilullah, kekasih Allah. Nak kira orang kata Nabi Ibrahim ni, kira kalau kata tahap dia bawah sikit pada Nabi SAW. Sebab pangkat dia kekasih Allah. Terus yang macam tu punya orang pun tuan-tuan, dia minta ke Allah, ya Allah jadikan aku dan zuriat keturunan aku daripada mereka yang mendirikan solat. Hak tu hak tak buat salah, tak ada dosa, maksum tuan-tuan, minta ke Allah. Apatah lagi kita hari ni, lagi kuat kita kena minta.
Tapi dalam keadaan kita duk minta pun tuan-tuan, jangan duk kira minta saja. Nak minta duduk doa haram dengan azan buat tak tahu. Usaha kena ada, ikhtiar kena jalan. Doa tu sebagai sumber kekuatan. Allah akan tengok kalau kita mula nak merubah diri buat baik, Allah Ta'ala akan duduk di belakang kita. Tapi kena hang duk minta kat aku tapi hang tak buat apa, memang aku buat tak tahu terus kat hang. Sama tuan-tuan. Ni nak SPM lah. Itu saya rasa pernah cerita kot. Dia dekat nak perisa ni, dia ramai lah timai. Oh, betul ya. Ustaz, hembus-hembus sikit tak? Bagi ni anak saya nak ambil perisa, bagi tenang hati dia, bagi hilang takut. Buk mai pilah 5 carton pun tuan-tuan, hak 1.5 liter tu, kita buat pilah bacalah ru'yah apa pun tuan-tuan, kawan tu tak pegang buku. Tuan-tuan rasa? Tuan-tuan pun gelak. Jadi kita boleh faham pada gelak tu. Kita lalu alam tu tuan-tuan. Masing-masing kita pun pergi sekolah. Kalau tak pegang buku, buat pilah apa pun. Macam mana nak berjaya? Macam mana periksa nak elok? Ni duk kira doa. Doa ni setiap waktu. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, bukakanlah jalan untuk aku. Ya Allah, mudahkanlah aku. Ya Allah, jadikanlah istiqamah. Kita duk baring. Kita duk menghimpun. Tapi doa jalan. Tak boleh tak? Maka sebab tu nak dapat jaminan daripada Allah, usaha, effort, apa yang kita lakukan itu akan diperhatikan oleh Allah. Maka yang kedua, tolong tuan-tuan, tak ada alasan untuk meninggalkan solat. Yang ketiga, kata Nabi SAW, jangan minum minuman keras kerana itu adalah kunci segala keburukan. Bab arak ni tuan-tuan, ringkaskan, apa-apa yang memabukkan itu adalah arak dan apa-apa daripada arak itu adalah haram. Kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun au kama qala. Maka hari ni arak bukan sekadar arak yang asas yang kita kenal, Carlsberg ke, Tiger ke apa ke, itu memang arak, sebahagian daripada arak. Apa-apa saja yang walaupun tak mai daripada situ, tapi kalau masuk dalam badan kita, tak kiralah dalam bentuk cecayak ke, dalam bentuk gas ke, dalam bentuk pepejal makanan keras ke apa ke, masuk dalam badan, hilang kita punya kewarasan, hilang akal, itu semua adalah arak. Maka keseluruhan dadah itu adalah arak. Orang kita bila sebut arak ni tuan-tuan, kalau kita cerita Carlsberg, Tiger tu, taklah ramai sangat yang minum. Tapi kalau kita rendahkan sikit martabat dia, ketum. Apa hukum ketum tuan-tuan? Sama hukum dengan arak. Bukan ketum hak asal. Hak jenis orang ambil daun, orang rebus hidup-hidup daun tu saja, minum hak tu lain. Hak tu antara pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kesihatan, nak tambah tenaga, orang kata ubat kencing manis dan sebagainya. Hak yang ada doktor-doktor yang tak bertauliah ni, dia buah ketum, dia campur ubat batuk sikit, dia patah ubat nyamuk sikit, dia tambah Coca-Cola, macam-macam dia tambah tuan. Akhirnya jadilah sebungkus RM3. Ketum pun naik harga tuan, dulu RM1, RM1.5, RM2, olah RM5 dah, RM5. Oh. Semua benda naik, ketum pun naik tuan. Tuan-tuan, ketum adalah arak. Hukum dia sama dengan arak. Maka Nabi sebut di sini tuan-tuan, jangan minum minuman keras kerana minuman keras itu kunci kepada keburukan. Tuan-tuan tengok macam mana orang duk memperkosa orang. Kan? Biasanya digunakan dadah. Menghayalkan, bagi tak ingat, bagi tak tahu apa. Semua tu dadah tuan-tuan. Semua tu adalah arak. Maka ini diminta untuk kita jauhi. Jangan sekali-kali kita try tuan-tuan. Takut-takut orang kata try tu tuan-tuan, dia buah mula try tu, takut sekali tak jumpa jalan keluar. Sampai ke mati tak taubat tuan-tuan, tak ada langsung satu jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah, dan dia akan terus diazab dengan azab yang kerah di dalam neraka Allah selama-lamanya. Jaga tuan yang ketiga. Yang keempat, yang ni kena dengan bab perbincangan kita. Dan taatilah kedua orang tuamu sekalipun mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu, maka serahkanlah hartamu kepada keduanya. Tuan-tuan, kita dan apa-apa yang berada dengan kita sekarang ni semuanya milik mak ayah kita.
Ingat tu sudah. Formula dia mudah. Pasal apa? Harta kita pun milik mak ayah kita. Sebabnya kalau tak ada mereka, tak ada kita. Formula dia sangat mudah. Dia kira macam ni lah tuan-tuan. Tiba-tiba kata ayah kita main rumah kita ke apa ke, tanya ni abang nak tanya sikit. Duk kerja lama dah elok tengok rumah ni, harta apa yang abang ada? Ada ni rumah ni sebiji, iaitu ada satu rumah buat sewa, tu ada beli tanah lot satu kat sana, dalam bank ada lah lebih kurang 60-70 ribu, kereta 2 biji, motor sebiji. Awak ayah ayah nak esok balung pi ambil semua harta balung ni tukar atas nama ayah. Apa jawapan kita kena kata tuan-tuan? Baik ayah. Boleh buat tak? Saya pun tak tahu nak jawab tak. Tapi yang pasti saya tak rasa saya boleh buat. Kalau ikut apa hadis Nabi kata ni tuan-tuan, macam tu. Oh ayah nak semua nak. Baik ayah. Esok kita pergi. Dengan senyum, dengan tak ada nak buat muka, kau nak marah. Apa amboi ayah, oi kasar sangat ni kot. Tak ada. Baik ayah. Macam tu. Ayah kita taklah minta aku tu, kan? Tambah-tambah zaman ni tuan-tuan, ayah-ayah, mak-mak yang dah lanjut usia bagus tuan, lagi mana tak kacau anak, tak mau kacau. Tak apalah, janganlah, biarlah mereka pun hidup dengan keluarga mereka, tak mau kacau. Sakit pun sikit pun tak mau cerita. Ada masalah tak cukup duit pun diam ya. Tak mau kacau anak-anak. Anak-anak kena ambil tahulah. Ayah mau okey ya? Okey tak apa ayah, duk kira aku tu ya. Payahlah kita nak abang tak okey tuan. Kita orang tanya kita macam mana? Bagus. Padahal kita duduk teruk ni. Bagus. Okey. Senyum. Biasa orang pun ingat. Oh betul bagus betul kot. Tuan-tuan, kita dan apa yang ada pada kita adalah hak milik ayah kita, mak kita. Maka kita ni sebenarnya cukup hina. Tak ada apa pun yang milik kita. Dan kalau hari ni mak ayah kita pun kita tak boleh jaga tuan-tuan, tak ada lagi tujuan Allah Ta'ala nak kekalkan kita di dunia. Sebab selagi mana derhaka itu tidak diampunkan oleh mak ayah kita tuan-tuan, memang tak ada apa yang akan menolong kita di akhirat. La yadkhulul jannah, kata Nabi SAW, tak masuk syurga orang yang uququl walidain, yang derhaka kepada mak ayah dia. Kira apa yang Nabi cuba nak sampaikan kat sini tuan-tuan, paling tinggilah kita faham. Meskipun diminta untuk serahkan seluruh hartamu kepada mereka, maka serahkan. Nak Ahmad kata sampai tahap macam tu ketaatan kita kena beri, selagi arahan atau permintaan mereka tak bercanggah dengan perkara yang diharamkan oleh agama. Itu saja. Walaupun perkara tu mereka suruh perkara yang haram. Bang Dong, pergi bawah beli main kasbet 2 tin kat ayah. Okey, itu perkara yang haram, maka kita tak boleh buat. Dalam tak boleh buat pun tuan-tuan, kita nak habaq kata tak boleh pun, kena ingat bab bercakap Allah sebut dalam Quran bila main dengan mak ayah, wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah dengan mereka berdua itu dengan kata-kata yang mulia. Allah gunakan nama Allah Karim untuk letakkan pada meninggikan martabat mak ayah. Dia ada ayat yang lain. Contoh Allah Ta'ala cerita kat Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Allah Ta'ala arahkan mereka berdua untuk pergi berdakwah kat Fir'aun. Allah Ta'ala ada ajak, bila hampa jumpa Fir'aun ni, antaranya yang hampa buat, faqula lahu qawlan layyinan. Maka ketika hampa berdua nak bercakap dengan Fir'aun ni, cakaplah dia dengan cakap yang lembut, layyin. Allah tak sebut karim. Allah kata cakap dengan lembut, cakap elok-elok dengan dia. Tapi bila mai tang mak ayah, Allah kata cakap dengan mulia. Kalau mak ayah kita suruh buat maksiat, macam mana kita nak tolak? Tak, maaf ya, benda ni cik tak boleh buat. Ayah, benda ni haram ayah. Cubalah kalau kita kan, biasa-biasa orang kata suruh pergi beli torak ke apa kata. Mau tabiat apa ni pak oi. Takkan tak reti kot. Kan kita kan. Tuan-tuan, itu dikira biadab. Walaupun nak menolak pada perkara kemungkaran, bila melibatkan mak ayah, bak kalam tolong jaga.
Bab bahasa tetap kena elok. Tak boleh tinggi suara, tak boleh kata apa-apa. Cakap dengan percakapan yang mulia. Maka tak ada satu luang atau satu lubang pun tuan-tuan yang kita jumpa setakat kita duk bincang bab mak ayah ni, bagaimana anak boleh melebihi mak ayah. Tak ada. Siapa yang ada anak, dia tahu betapa susahnya nak jaga satu-satu orang anak. Saya pun sebut dah sebelum ni tuan. Waktu saya jadi anak, banyak benda tak puas hati kat mak ayah. Minta tu tak boleh, nak pergi sana tak boleh, ni tak dapat. Aduh, payah betul yang rasa. Tapi bila dah kahwin, dah ada anak, baru faham apa tu erti tukar pampers, baru faham apa erti jaga malam, baru berasa bila anak tu batuk, kita dah demam. Anak tu demam, kita serupa masuk ICU, susah hati, tak tidur, tak tu, tak ni. Baru faham tuan-tuan, kita korbankan segala untuk anak, maka padanlah anak derhaka tempat dia neraka. Tuan-tuan jangan marah dia pula. Ustaz dia pun ustaz neraka juga ke? Bukan saya kata tuan-tuan, Allah sebut, Nabi bagi tahu. Saya sampaikan balik saja. Sampai macam tu kemuliaan kita kena beri kepada mak ayah kita. Baik, yang berikutnya tuan-tuan, Nabi SAW kata, jangan melawan pemimpin walaupun engkau tahu bahawalah engkau yang benar. Okey, ni kita kira macam isu yang saya tak mahu nak ulas panjang. Bukan kata takut ke apa ke, tak. Tapi kalau kita ambil pada mafhum hadis tuan-tuan, selagi mana pemimpin kita dari kalangan mereka yang meninggikan syiar agama, mereka yang terus memelihara kesucian Islam, maka berilah wala' yang sepenuhnya kepada pemimpin. Tak kira mana pemimpin. Tetapi selagi mana pemimpin itu berada atas jalan yang lurus. Kalau dia mula melakukan kerosakan pada agama, dia melakukan kezaliman dan sebagainya, maka ketika itu tuan-tuan, kita hendaklah berlepas diri daripada dia. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Orang selalu guna ayat ni dalam bab kepimpinan. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta pemimpin. Dalam ayat ni, taat pemimpin sebahagian daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sebab kalau Allah nak ni, Allah akan clearkan, ati'ullah, ati'ur rasul wa ati'u. Allah akan suruh taat, tapi Allah suruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin. Maksud dia selagi mana pemimpin tu mengekalkan kemuliaan Islam, meninggikan martabat agama, maka kita taat dia. Sebab tu ayat berikut dia, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka baliklah kepada Allah dan Rasul. Maka dalam bab kepimpinan, siapa tuan-tuan nak pilih, tuan-tuan pilih. Bukan kira dari segi negara saja. Sekecil-kecil masjid, secabut-cabut cawangan, JKKK ke, ketua kampung ke apa ke, hak paling rendah-rendah lah tu tuan-tuan. Semua tu pemimpin, kita cari orang yang boleh jaga agama. Itu kriteria pertama. Selagi mana pemimpin kita memelihara agama, kita tak ada apa orang kata apa? Tak ada hak untuk kita nak membantah dia. Yang ni apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita bagi laluan pada azan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan umat Allah SWT, berikutnya kata Nabi SAW, jangan lari dari pertempuran meskipun engkau binasa dan teman-temanmu lari. Dianjurkan kepada kita tuan-tuan untuk berjihad di jalan Allah. Zaman sekarang, zaman kita ni tuan-tuan, tak ada jihad nak pergi berperang. Pada zaman Nabi SAW, banyak peperangan yang berlaku, dan selepas itu pun banyak peperangan tuan-tuan dalam usaha untuk menyebarkan agama Allah SWT. Jadi hari ni tuan-tuan, apa sebenarnya yang ada pada jihad kita sekarang ni tuan-tuan? Jihad kita adalah untuk menyampaikan sejauh-jauhnya apa yang kita ada daripada agama kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, ciri-ciri orang yang akan masuk syurga Allah, yang itu memang benda asas yang ada pada Nabi SAW. Allah sebut dalam surah Al-As,
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali ni ciri-ciri dia tuan-tuan. Mana kata kalau orang yang ada ciri-ciri ni dia bukan orang merugi, dia orang untung. Pertama, alladzina amanu, orang yang beriman, dia bukan sekadar mempercayai Allah itu sebagai Tuhan dan dia mengamalkan apa yang diminta oleh Allah. Ini ciri pertama. Saya ringkaskan. Yang kedua, wa amilus solihat, dan yang mengerjakan amal-amal soleh. Segala bentuk amal yang sunat, yang wajib pada diri dia, dia hiasi dengan adab dan akhlak daripada perbuatan Nabi SAW. Semua ni benda soleh. Benda-benda yang kita buat dapat ganjaran pahala, itu semua amal soleh. Bukan merujuk kepada wajib semata-mata. Tak. Yang kedua, Nabi SAW dalam bab amal soleh macam-macam benda Nabi tunjuk kat kita. Bab sedekah, bab baca Quran, bab zikir. Bukan kira benda yang wajib saja. Yang ketiga, watawasau bil haqqi. Yang keempat, watawasau bis sabri. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Nabi SAW tak pernah sekali pun tuan-tuan berhenti berpesan. Kenalah sekali cukup. Nabi SAW tarik handbrake dalam dakwah tu tuan-tuan. Agak-agak hari ni siapa Tuhan kita? Walaupun penderitaan yang dilalui oleh Nabi SAW tuan-tuan, tak tahu nak cerita, teruk tuan-tuan. Darah dan air mata dalam perjuangan Nabi SAW nak bawakan Islam. Dalam keadaan apa berlaku pun kebenaran tetap disampaikan. Kan ketika mana pemimpin-pemimpin Quraisy pergi jumpa dengan Abu Talib, minta tolong Abu Talib nasihat Nabi SAW. Bila mereka buat macam-macam, Nabi SAW tak mengalah, bahkan Nabi terus menyampaikan kebenaran. Maka Abu Talib pun panggil, tegur Nabi SAW, bagi tahu mereka minta hang berhenti buat benda ni, jangan nak buat, dah cukup lah, bangsa kita berpecah habis dah. Apa kata Nabi SAW? Kalau letak matahari kat kananku dan bulan kat kiri aku takkan tinggalkan kerja ni. Apa buatlah apa pun, lagi aku hidup, nyawa aku ada, aku takkan berhenti menyampaikan kebenaran. Tuan-tuan, hari ni benda tu kena ada dalam kita sebagai jihad. Benda betul, kata betul. Benda salah, kata salah. Yang tu ya tuan-tuan. Sentiasa berpesan-pesan, sentiasa mengajak orang ke arah kebaikan. Kita nak main masjid, nampak Bang Long satu ni, dia memang depan kita nak main ke dalam rumah dia. Dia pula suka duduk lepak luar rumah. Dia tak main masjid. Kita selama ni duduk lalu tak pernah panggil dia. Start lepas ni tuan-tuan, sekali boleh Bang Long, jom masjid. Tuan-tuan, hak tu juga dikira berpesan-pesan dengan kebenaran. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Tuan-tuan, 23 tahun perjuangan Nabi SAW, akhirnya Allah memberi kejayaan. Tuan-tuan, 23 tahun bukan sat tuan-tuan. Bukan sat. Kalau hari ni kita ajak orang buat kebaikan, orang tak mau terima tuan-tuan, jangan duk berasa sedih. Empok ni bukan boleh ajak 2-3 kali tak mau dah mampu pergi kat empok. Kalau betul tuan, kita bukan pejuang Nabi SAW. Dalam bab ni, siapa kita nak tengok contoh sekarang tuan-tuan? Kalau nak berjihad untuk agama, tengoklah apa yang dilakukan oleh jemaah-jemaah tabligh. Mereka tak pernah pun nak tinggi suara, nak merasa beban. Aku ajak hang banyak kali dah, support sekali ke apa ke. Tak ada tuan-tuan. Mereka akan terus menyampaikan. Walaupun akhirnya sama ada hang main ataupun hang mati. Tapi lagi mana hang hidup, aku akan nyampaikan ke hang. Macam tu tuan-tuan. Ini ciri yang ada pada Nabi yang Allah Ta'ala sebutkan, yang kita kena tanam dalam diri untuk jihad zaman dah ni. Cerita nak pergi berperang tuan-tuan lah, Palestin duk kena teruk, awak kita tak pergi. Kita tak mampu tuan. Kita tak kuat. Kita tak kuat. Iman orang Palestin sekarang ni tuan-tuan berganda-ganda lebih daripada kita.
Kalau tak mampu kot tu, buatlah apa yang boleh untuk kita ada sumbangan untuk agama kita ni tuan-tuan. Habis tak ada, jangan join program-program maksiat kemungkaran. Tuan-tuan ada pi ni baru-baru ni tembak bunga pi, tuan-tuan pi tak? Dan kita tahu benda tu campur lelaki perempuan, ada haram dan sebagainya, benda yang tak elok, tak payah pi. Itu juga jihad. Jangan lari daripada asas akidah kita. Walaupun dalam apa yang Nabi cerita kat Sayyidina Abu Darda ni, Nabi cerita dalam keadaan berperang betul. Tapi hari ni kita tukar konteks sebab kita dah tak duduk dalam keadaan tu. Hari ni kita punya iman pun masalah tuan. Kita punya akidah pun problem. Maka hak tu kita kena jihad dulu, perbetul hak tu dulu. Hari ni orang Islam maki orang Islam. Orang Islam kutuk orang-orang alim. Orang-orang Islam tak mau beramal dengan Islam. Hak tu kita kena jihad. Hak tu kena jihad dulu. Macam mana kita nak bawa orang main masjid? Ni baru-baru ni di Selangor ada satu orang artis tuan, nama dia Alif Satar. Sebut bila sebab memang dia buat benda baik. Dia buat apa? Solat subuh seramai Jumaat. Ramai orang main tuan. Tu pun ada orang kata. Hampa main sembah Tuhan ke sembah artis? La haula wala quwwata illa billah. Allah tuan-tuan, sakit kepala tuan. Kawan tu buat, dia ada pengaruh, dia ada followers, maka dia gunakan kelebihan dia ada, ajak orang main sembahyang. Orang pergi kata betul pula dah. Itu yang tuan cerita saja Hasan Apek tu nama apa tuan? Dia kata hidup pun susah, mati pun susah tuan. Kalau kita kira dengan orang tu apa tak boleh buat. Sebab tu hidup kita serah kepada Tuhan. Buat apa yang Tuhan mau. Jangan heran dengan orang. Orang nak kata apa kata, selagi kita tak salah, selagi kita tak lakukan kemungkaran, selagi benda tu dituntut dalam agama, maka kita teruskan. Jangan takut manusia lari. Jangan takut orang benci. Saya nak ulang balik satu hadis yang Nabi sebut. Siapa-siapa yang cari redha Allah, saya sebut hadis ni minggu lepas. Siapa-siapa yang cari redha Allah dengan marahnya manusia, Allah akan cukupkan semua keperluan manusia untuk dia. Dengan kita nak pertahankan Islam ni, orang benci, orang meluak, orang tak suka kita, orang jauh diri pada kita, orang blok kita, orang delete nombor kita, lantak. Tapi kita buat untuk Allah, Allah akan jaga kita. Bila Allah jaga kita tuan-tuan, siapa yang nak boleh rosakkan kita? Tak ada. Tak ada. Tapi siapa-siapa yang cari marah Allah dengan redha manusia, maka Allah akan serahkan diri dia kepada manusia. Kalau hari ini kita sanggup bersekongkol nak buat maksiat, nak hidupkan trend, konon-konon peredaran zaman dah moden dan sebagainya, kita tolak agama ke tepi tuan, semata-mata nak raih sokongan, nak dapat followers, nak dapat perhatian, tunggu Ustaz, Allah serah kita kepada makhluk. Allah tak nak tahu hai kita. Dia jadi macam solat tadi. Allah lepas diri pada kita, confirm neraka khalidina fiha abada. Duduklah dalam tu, tak keluar-keluar. Jihad tuan-tuan, pertahankan iman dan akidah kita. Kemudian Nabi SAW sebut, berikanlah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Jangan lalai dari mengawasi keluargamu dalam mendidik mereka, dan ajarkanlah kepada mereka takut kepada Allah. Tuan-tuan, terutama kita, bila Nabi SAW sebut nafkah ni, ini hak siapa tuan? Hak suami. Ni kita orang lelaki ni. Cari nafkah, cari rezeki, jalan yang betul. Kalau ada sumber-sumber yang kita ragu-ragu, sumber syubhat, kalau sumber haram lagi lah, tak payah sebut lah. Terus sumber ragu-ragu pun Islam minta kita jauhkan. Jangan buat cara-cara cari rezeki yang pelik. Sekarang ni tuan-tuan famous, orang duk main forex lah, hak tu lah, hak ni lah tuan-tuan. Benda bila ulama duk kata benda tu tak elok tuan-tuan, tinggal. Benda tu syubhah, jauhkan. Kita nak bagi makan anak isteri tuan, kita bagi makan benda syubhah, benda haram ni tuan-tuan, hak tu duk jadi bini duk keling dengan kita. Anak-anak tak dengar cakap kita, melawan kita, derhaka kita. Itu antara punca tuan-tuan. Pemakanan merupakan antara benda yang sangat-sangat ditekan dan dititik beratkan dalam agama tuan-tuan.
Apa yang kita suapkan anak isteri kita, kita akan dapat hasil balik. Kalau kita suap benda yang halal, benda yang baik, benda yang barakah, keberkatan tu akan balik kepada kita. Kita jangan terikut-ikut dengan peredaran orang sekarang, tuan-tuan. Dalam bab mendidik anak, pastikan anak ni bagaimana dia nak dapat straight A. Hantar tuition sana, hantar tuition sini. Anak tak semayang pun tak apa. Anak tak reti baca Quran tak apa, nanti dia besar dia belajar lah. Tapi ni nak kena bagi dia study dulu. Siapa jamin ada CJ boleh berjaya? Siapa jamin straight A masuk syurga? Allah tak sebut pun hal tu. Tapi Allah jamin siapa yang ikut arahan Allah, dia akan dapat firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut, ajarkan anak-anakmu takutkan Allah. Kita akan disoal, tuan-tuan ni. Suami, isteri, Allah Ta'ala akan soal tentang anak-anak. Jangan duk kalut, duk kira anak cucu kita nak ni. Susah hati lah, dia tak nak ni, tak boleh bercakap lagi ni. Huruf pun tak kenal. Dia buat ni macam anak ni memang tak boleh bercakap. Kita duk ingat umur belah tahun ke apa. Umur apa 2 tahun semua. Ish. La ilaha illallah. Apa dia ni, tuan-tuan? Anak Allah pun tak kenal. Keturunan Nabi pun tak kenal. Saya mengajar sekolah, tuan. Demi Allah, kita pernah tanya dalam sekali peperiksaan. Sampailah saya takkan lupa, tuan. Soalan dia mudah ya. Siapakah Sayyidatina Fatimah, tuan? Ni ajak budak sekolah mendengar. Siapakah Sayyidatina Fatimah? Nenek Nabi SAW. Tuan tak kenal. Apa nak jadi, kan? Kita ni kalau Nabi tak tolong kita ke akhirat, tuan-tuan, tak tahu bagaimana keadaan kita. Apa tuan-tuan yakin amalan kita hari ni kita boleh masuk syurga? Tuan-tuan yakin ke? Tu pun duk kalut. Anak dia periksa ni, yang tu, yang ni. Oh, anak tu. Result anak teruk lah. Awak siapa? Dia dapat 8A 1B. Oh Allah, ada juga B. Ish. Dia duk kalut hal tu, tuan. Kita ni, tuan-tuan, jadi macam orang dulu. Biar anak kita ni tak berapa pandai, biar anak kita ni sederhana, kerja biasa-biasa, rumah kecil, kereta murah, tuan. Tapi akhlak dia A+. Ibadat dia, dengar azan dia tahu mana nak pi, apa nak buat. Tak perlu suruh. Kehidupan dia, harta dia, dia tak pernah simpan. Dia kira tolong orang, dia kira sedekah. Tuan-tuan, itulah kunci kejayaan. Kita hidup atas agama. Kita bukan hidup atas ketetapan kita. Agama dah tetap apa nak kena buat. Pegang je dengan agama. Lah ni jarang dengar dah. Dulu selalu dengar, tuan. Bila kata orang nak pergi mengapai Quran, pergi tahfiz. Lah tahfiz pun melembak dah. Soalan pertama, bila kata anak pergi tahfiz, orang dia tanya apa? Tahfiz nak kerja apa? Amboi, macam dia Tuhan letak rezeki orang. Bab rezeki hang jangan kalut, tu kerja Tuhan. Hang buat kerja hang. Kerja hang apa? Ajak anak hang tentang agama. Bertegah dalam ibadat. Pastikan anak-anak kita tahu benda-benda semua. Sampai mereka nak besar, bila agama tu kita tegas, tekankan dalam dada mereka, tuan-tuan, insya-Allah anak kita bila membesar, masuk remaja ke, pemuda ke, dewasa ke, mereka takkan terkeluar daripada landasan agama. Percayalah. Tapi didikan tu mesti mai daripada kecil. Sebab tu Nabi pesan, ajarkan anakmu takutkan Allah. Kalau anak kita Allah, takut ke Allah, tuan-tuan jangan risau. Mungkin anak kita tak pandai, tapi dia anak yang menyejukkan hati kita. Dia hormat kita, dia jaga kita elok, dia taat kita. Kehidupan dia mungkin nampak sederhana, tapi Allah Ta'ala tenangkan hati dia. Allah Ta'ala cukupkan semua rezeki dia. Jangan ragu-ragu dengan Allah, tuan. Jangan ambil tahu kerja Allah. Kita buat kerja kita. Apa yang Allah suruh buat, kita buat. Allah akan bagi apa yang kita buat. Tuan-tuan, sebenarnya 9 perkara yang Nabi sebut, tuan-tuan, semua perkara yang besar. Dan ni kita cek, tuan-tuan, satu persatu. Yang mana ada kat kita, kita kekalkan, kita elokkan. Yang mana tak ada, tuan-tuan, kita buat bagi ada.
InsyaAllah tuan-tuan, 9 benda ni kalau ada dalam genggaman sampai kita mati tuan-tuan, kita akan mati sebagai orang yang akan mendapat kemuliaan oleh Allah. Lah ni kita letak satu azam lah tuan-tuan. Kita dah masuk tahun baru kan. Apa kita dah letak azam tuan-tuan? Kita letaklah satu azam, mudah-mudahan kita daripada orang yang akan mendapat seruan Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, salamun qawlan min rabbir rahim. Kita buat diri kita orang yang akan disambut dengan sejahtera oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk masuk ke dalam syurga dia. Bukan maksud saya nak kata jangan buat dunia dah, tinggal dunia dah. Kita hidup macam biasa tuan. Tetapi tolong perbaik balik hubungan kita dengan Allah. Muhasabah balik apa yang tak kena dalam kehidupan. Kalau ada mak ayah, jaga mak ayah tuan-tuan, bakti kat mereka, ambil tahu kat mereka tuan-tuan. Kalau mak ayah dah tak ada, teruskan jadi anak yang soleh, doakan mereka, kirim pahala yang kita buat kepada mereka. Kita pun tak lama dah. Kita pun tak lama dah. Mudah-mudahan dengan perlakuan kita yang kita sertakan dengan taubat, istighfar, mohon ampun kita kepada Allah SWT, Allah Ta'ala akan terima semuanya dan Allah Ta'ala akan memberikan kejayaan kepada kita di dunia dan di akhirat mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.